Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke kisah yang seterusnya. Okay, kalau kamu tengok kisah yang minggu lepas, kita dah belajar tentang ahsanul qasas minal bi'ri ila sijni. Daripada pe, minal bi'ri, daripada perigi ke penjara. Jadi untuk hari ini kita akan sambung daripada penjara pula, sorry. Daripada perigi ke istana. Okey, daripada macam mana Nabi Yusuf alaihissalam daripada perigi dibeli oleh Al-Aziz dan baginda ke istana. Jadi hari ni kita masuk tajuk yang baru 2.8 lah kalau ikut muka surat 16 juga. Safhah yang ke-16, muka surat ke-16 juga. Al-Wafa wal Amanah. Al-Wafa'u wal Amanatu. Okey, apa itu wafa? Wafa adalah kesetiaan. Al-amanah adalah amanah. Amanah ni datang daripada perkataan amina. Aman. Aman, amina, aman. Jadi bila kita kata orang ni amanah, maksudnya kita bagi duit kat dia, kita akan rasa tenang. Kita bagi harta kat dia, kita rasa tenang. Kita bagi jawatan kat dia, kita rasa tenang. Itulah amanah maksudnya. Dia tidak akan menggunakan apa yang diberikan kepada dia tu dengan cara yang tidak betul. Dia akan jaga benda tu. Itu maksud amanah. Wafa ni setia. Okey. Tajuk dia al-wafa wal amanah, tapi Ustazah masukkan tajuk yang macam sambungan daripada yang sebelum ni. Kalau sebelum ni bi'ri ilal qasri, Ustazah letak daripada istana ila sijni. So tajuk yang diberikan al-wafa wal amanah, tapi tajuk yang Ustazah letak adalah minal kita dah belajar minggu lepas daripada istana. Apa istana? Minal qasri ila penjara apa? Daripada istana ke penjara. Penjara apa? Ila as-sijni. As-sijni. Minal qasri ila as-sijni. Jadi gambar ni adalah as-sijni. Al-Qasri ni kita Ustazah letak bunga-bunga lah sebab dekat sini nanti dia akan bertemu dengan Nabi Yusuf AS akan bertemu dengan seseorang yang berbunga-bunga, yang cantik, yang indah. Okey, apa yang terjadi? Baik. Dalam kisah ni Ustazah bahagikan kepada 3 slide. Kalau kamu tengok dalam slide pertama al-wafa wal amanah. Kesetiaan dan juga amanah. Kita ambil baris dulu. Baik, warawadat. Warawadat. Warawadatim. Okey, kalau tak kita nak sambung dengan alif ni, kita akan baca warawadatim ra'ah. Sebab dia ada sukun bertemu dengan sukun. Iltiqa' sakinain dia akan menjadi kasrah. Itu cara baca dia. Warawadatim ra'atul azizi Yusuf 'alal khiyanati. Okay, kenapa kasrah? Sebab kasrah ni ada ala sebelum dia. Walakinna Yusuf aba wa qala kalla ana la akhunu sayyidi annahu ahsana ilayya wa akramani inni akhafullaha. Okey, ini yang berlaku. Jadi kita tengok kat sini apa sebenarnya yang berlaku. Yang berlaku adalah warawadat. Apa itu rawadat? Rawadat ni, siapa yang rawadat? Imra'ah ni lah yang rawadat. Menggoda. Rawadat ni maksudnya menggoda. Kan ada ta kat sini. Ta ni maksudnya perempuan. Siapa? Perempuan mana? Perempuan Imra'ah ni. Imra'atul Aziz. Imra'atul Aziz ni merujuk kepada isteri pada Al-Aziz lah. Dia tak kata zaujah. Dia kata Imra'atul Aziz merujuk kepada isteri Al-Aziz. Imra'ah boleh masuk perempuan, boleh masuk isteri, boleh masuk macam-macam. Dalam konteks ni, isteri Al-Aziz. Okey. Imra'ah Al-Aziz ni menggoda rawadat. Siapa? Yusuf.
Jadi Yusuf ni akan jadi maf'ul bih. Dia yang digoda. Yusuf digoda. Alal khiyanati. Jadi Yusuf digoda untuk berbuat khianat. Okey. Khianat ni Ustazah merahkan sebab apa? Sebab kita nak tahu apa kata lawan bagi khianat. Apa kata lawan bagi al-khiyanah. Nanti Ustazah akan bagi tahu di hujung kelas. Walakinna Yusufu, kalau bahasa Melayu dia khianat lah. Tapi kalau bila kita belajar mutala'ah, kita akan tahu maksud khianat dalam kata lawan dia. Bil Arabiyah yakni. Yakni bil Arabiyah. Walakinna Yusufa aba. Okey, aba Ustazah letak hijau. Sebab Ustazah nak bagi tahu apa kata seerti aba. Kalau ikut terjemahan Melayu, aba ni enggan ataupun menolak. Ada orang kata, nak tak duit RM1,000? Saya nak bagi duit RM1,000 ni. Tapi kamu kenalah buat sesuatu kat saya. Kamu kena bagi kat saya boleh masuk ke satu tempat tanpa urusan-urusan rasmi yang orang lain buat. Ataupun kalau saya bayar ni, kamu kena luluskan saya, bagi saya dapat A sebagai contoh kan. Jadi, kita ada pilihan untuk menerima ataupun aba. Siapa yang aba, maka aba ataupun menolak, dia orang yang beriman. Sebab orang tak terima rasuah. Orang yang tak terima rasuah ni dia akan aba, dia akan enggan, menolak. Dia macam aba ni macam abaikan. Kalau kamu nak mudah ingat, aba ni abaikan. Dia mengabaikan. Dia buat tak heran lah. Macam tu, aba. Waqala kalla. Dan Yusuf jawab. Yusuf jawab apa? Kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali tak mungkin saya buat perkara tersebut. Perkara apa? Perkara khianat ni. Yusuf takkan buat. Sebab apa? Yusuf adalah seorang al-wafa, seorang yang setia. Ana, tengok apa yang Yusuf kata. Yusuf kata, ana la akhunu sayyidi. Saya tidak akan mengkhianati. Saya takkan mengkhianati sayyidi, tuan saya. Siapa tuan dia? Al-Aziz lah. So, tuan dia adalah Al-Aziz. Sebab apa dia tak akan mengkhianati tuan dia? Innahu ahsana ilayya. Dia telah berbuat baik kepada saya. Okey, ahsana kalau terjemah Melayu dia adalah berbuat baik. Ustazah merahkan kat sini, nanti saya akan bagi tahu apa itu ahsana, kata lawan bagi ahsana. Sambil-sambil tu kamu boleh fikirkan apa itu ahsana. Annahu ahsana ilayya, dia telah berbuat baik kepada saya, wa akramani, dan telah pun muliakan saya. Bayangkanlah Nabi Yusuf alaihissalam daripada perigi sebelum ni, minal bi'ri sah? Minal bi'ri, summa ilal bi'ri. Ingat lagi tak apa yang dikatakan oleh Al-Aziz kepada isteri dia? Kamu buat baiklah kepada Yusuf. Itu yang disebut oleh Al-Aziz kepada isteri dia, buat baik kepada Yusuf sebab dia ni orang baik. Jadi, bayangkan, seseorang yang dibeli, tahu dia bukan anak sendiri, dibeli di tepi jalan, di pasar, kemudian dia diletakkan di sebuah istana dan dilayan dengan baik. Maka Nabi Yusuf tak mahu mengkhianati. Mengkhianati dengan cara mengikut apa yang diminta oleh perempuan ataupun Imra'ah Al-Aziz ini, iaitu dengan rawadat. Dia menggoda. Dan kalau tak khianat saja itu masih biasa. Tapi sesuatu yang memberi kekuatan yang besar kepada Nabi Yusuf alaihissalam, apa dia? Inilah yang memberi kekuatan kepada Nabi Yusuf. Inni akhafullah. Yang beri kekuatan sebenar-benarnya kepada Nabi Yusuf alaihissalam adalah inni akhafullah. Okey, kata-kata Nabi Yusuf ni boleh dilihat dalam surah Yusuf ayat ke-16. Inni akhafullaha rabbal alamin. Itu yang Nabi Yusuf kata kepada Imra'ah Al-Aziz, kepada isteri Al-Aziz ini. Okey. Sebelum tu Ustazah nak hijaukan satu lagi perkataan dalam muka surat ni, iaitu Imra'ah. Okey, kita tahu Imra'ah ni isteri ataupun perempuan. Tapi dalam bahasa Arab dia apa?
dia punya kata seerti dia, mufradat dia. Muradifat, mutaradif dia. Muradif dia apa? Nanti kita akan bincang di muka surat yang terakhir, yang last selepas kita discuss yang ni. Baik. Okey, apa yang berlaku kepada perempuan tu bila Yusuf kata inni akhafullah? Tengok Yusuf berani. Yusuf waktu tu bayangkan dia masih muda macam kamu lah. Tiba-tiba ada orang ajak couple kan. Kalau umur-umur macam kamu ni macam agak ajak couple lah. Tapi ketika tu Nabi Yusuf bukan sekadar couple. Memang perempuan tu menggoda dia dengan, bayangkan perempuan tu dah cantik. Perempuan tu dah banyak kelebihan. Perempuan tu pula seseorang yang dia hormati. Tiba-tiba goda dia. Tengok bagaimana Nabi Yusuf AS mempertahankan iman dia kerana akhafullah. Takut kepada Allah. Okay, apa yang berlaku? Apa yang dirasai oleh wanita tu? Kita ambil baris dulu. Wa ghadibat imra'atul azizi wa syakat ila zawjiha wa arafa al-azizu anna al-mar'ata kadhibatun wa arafa anna yusufa aminun faqala li zawjihi innaki kunti minal khati'ina. Kemudian wa'urifa Yusufu fi Misra bijamalihi wa idza ra'ahu ahadun qala ma hadha basharan in hadha illa malakun karimun washtadda غضب المرأة وقالت ليوسف إذن تذهب إلى السجن. Okey. Sorry, ini bukan غضب. اشتد غضبul mar'ati. Gitu. Kenapa dia tak letak ta? Perasan tak? Asal ni atas ni dia guna ghadibat. Tapi kat sini dia tak guna ghadibat. Dia guna wa ashtadda ghadabi. Salah baris ni. Ghadabi ya. Ghadabul mar'ati. Ghadabul mar'ati itu idzan tadhhab ila as-sijni. Baik. Okey, sekarang ni kita cuba tengok ghadibat. Ghadibat maksudnya marah. Sangat-sangat marah lah dalam keadaan tak tenang, serabut. Itu ghadibat. Apa ghadibat bil Arabiyah? Kata lawan lah. Kita ambil kata lawan. So, Ustazah merahkan. Yang mana Ustazah merahkan nanti kita akan bincang kata lawan dia. Ghadibat. Apa kata lawan bagi ghadibat? Kamu boleh fikirkan. Sekejap lagi kita akan discuss. Imra'atul Aziz. Siapa yang marah? Yang marah adalah Imra'atul Aziz lah. Imra'atul Aziz ni dia sangat-sangat marah. Dan apa yang dia buat? Wasyakat ila. Dia pun mengadu. Syakat ila. Okay, sudah purple kan, nanti kita cuba buat ayat daripada sini. Syakat ni maksudnya dia mengadu. Syakat ila. Kalau muzakkar syaka. Kalau muzakkar syaka. Syaka ila. Syaka ali ila apa-apa. Okay. Wa syakat ila zawjiha. Dia pun mengadu kepada suaminya, pasangannya. Wa araf al-aziz. Dan al-aziz ni tahu. Okay. Al-aziz ni dia seorang yang sangat bijak. Jadi dia tahu. Apa yang dia tahu? Dia tahu annal mar'ata kadhibatun. Perempuan itu ataupun isteri dia adalah kadzibah. Berdusta. Isteri dia mengadu kata Yusuf menggoda dia ataupun Yusuf ni cuba nak try. Tapi Al-Aziz tahu bahawa isteri dia sedang menipu. Kenapa?
Sebab arafa anna Yusufa aminun. Kerana dia tahu Yusuf adalah seorang yang amanah. Jadi, kalaulah satu saat kamu ada orang kata dekat kamu kan, ada orang kata kat kamu, apalah dia ni tak betul, apalah dia ni contohlah sombong, kamu jangan risau. Kalau kamu orang yang tak sombong, kamu jangan takut. Kalau kita ni orang yang tak sombong, ada orang kata kita sombong, jangan takut. Sebab orang yang kata kat kita sombong tu, boleh jadi dia tu lah yang sebenarnya menipu. Kalau kita sebenarnya tak sombong. Boleh faham tak? Jadi sebenarnya dalam hidup ni kan, bila ada orang kata kat kita, ada orang kutuk kita, ada orang kata, lah dia ni bajet bagus lah, apa-apa. Apalah yang orang kata kat kita. Kalau kita bukan begitu, jangan risau. Kita belajar daripada kisah Yusuf AS. Bayangkan, yang mengadu kepada dia, syaka ila zawjiha ni, siapa? Isteri dia. Isteri Al-Aziz. Tapi Al-Aziz ni kenal isteri dia. Jadi bila isteri dia mengadu, dia tak percaya pun kat isteri dia, tapi dia percaya kepada Yusuf AS kerana apa? Sebab Yusuf menunjukkan amanah dia daripada awal. Jadi Nabi Yusuf bukan hidup sehari dengan Al-Aziz ni. Dia hidup daripada gulam, daripada umur dia muda ketika dia diambil daripada Bi'run sebelum ni kan. Jadi bila dia diambil daripada Bi'run, kemudian dia dijaga, dia menunjukkan amanah dia. Sebab itulah bila isteri Al-Aziz mengadu kepada Al-Aziz, Al-Aziz tahu bahawa isteri dia lah yang menipu ataupun berdusta, sedangkan Yusuf adalah seorang yang aminun, seorang yang amanah. Jadi pengajaran yang Ustazah boleh sebut kat kamu, jangan takut orang kata kalau kamu bukan macam tu. Kita jangan takut orang kata kat kita kalau kita bukan begitu. Sebab kebenaran akan terungkap dalam keadaan macam mana pun lah. So itulah yang Yusuf tunjukkan, dia amanah. Automatik isteri si Al-Aziz ni pula diketahui bahawa berdusta. Faqala li zawjihi, tengok apa Al-Aziz kata kepada isteri dia. Okey, kat sini kalau kamu tengok, dia guna li zawjihi tau. Okey, bila dia guna li zawjihi, faqala. Qala siapa yang qala? Yang qala ni adalah Al-Aziz yang qala. Al-Aziz qala kepada zawjihi, zawj. Dia guna zawj, dia tak guna zawjatun. Kenapa? Okey, sebab dalam bahasa Arab, okey, kamu tengok sikit tepi ni. Perkataan zawjun, okay, zawjun ni maksud dia pasangan. Okey, bila kata pasangan, dia tak kisahlah pasangan tu lelaki ataupun perempuan. Jadi kalau kita khususkan zaujatun, memang confirm perempuan. Tapi kalau letak zaujun macam ni, dia boleh perempuan, boleh lelaki. Jadi kat sini dalam ayat ni, faqala li zauji, dia berkata kepada pasangan dia. Pasangan dia siapa? Pasangan dia imra'ah ni lah. Jadi yang dimaksudkan dalam ni adalah dia berkata kepada pasangan dia, innaki kunti minal khati'in. Jadi Al-Aziz kata kat isteri dia, dia kata kamu ni lah yang dalam kalangan orang-orang yang salah. Khati'. Kalau tengok ayat yang Allah gunakan dalam Quran sangat-sangat halus, innaki kunti minal khati'in, bukan kata minal kadhibin. Walaupun dia tahu isteri dia berdusta, isteri dia menipu, tapi dia kata kamu ni penipu tak? Dia kata kamu adalah orang yang silap, berbuat kesilapan. Halus ayat-ayat dalam Al-Quran ni, subhanallah, sangat halus. Okey, kita tengok apa yang berlaku kepada Yusuf selepas isteri dia mengadu tu. Okey, yang berlaku kepada Yusuf adalah urifa Yusuf. Yusuf dikenali, urifa dikenali. Dikenali. Dia guna majhul kat sini. Dikenali fi Misra bi jamalihi, di Mesir dengan kehandsoman dia. Jamal ni kita boleh kata kecantikan ataupun keindahan Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf ni dia indah bukan hanya pada rupa dia, pada akhlak dia dan sebagainya. Wa idza ra'ahu, apabila orang melihat Nabi Yusuf, ahadun qala ma hadza basharan. Tengok, kalau orang tengok Nabi Yusuf, apa yang orang akan kata? Ma hadza basharan. Ma sini adalah tidak. Dia bukan ma apa tau. Ma ni ma tidak. Ma hadza basharan. Ini bukan manusia. Baik. Bashar, manusia dalam bahasa Melayu dia manusia. Nanti kita akan bincang apa dia bashar dalam bahasa Arab juga. In hadza illa malakun karim. Kalau dia bukan manusia, dia apa? In hadza. Sesungguhnya dia adalah malakun karim.
malaikat yang sangatlah mulia. Okey. Washtadda ghadabul mar'ati. Maka membuak-buaklah. Okey, Ustazah boleh terjemah membuak-buaklah kat sini. Membuak-buak kemarahan. Kenapa Ustazah letak kemarahan? Bukan marah. Sebab dia ghadabu. Asal dia ghadabun. Yang ni kamu belajar dalam tarkib idhafi kan. Ghadabul mar'ati. Kemarahan perempuan itu membuak-buak. Wa qalat li Yusuf, lalu perempuan itu berkata kepada Yusuf, idzan tadhhab ila sijni. Engkau pergilah masuk penjara. Jadi dia nak penjarakan Yusuf kerana Yusuf tak mau terima dia punya ajakan, dan bila orang tengok Yusuf, orang berkenan kat Yusuf. Dia tak suka Yusuf ni disukai oleh orang. Jadi dia nak hantar Yusuf ke penjara. Apa yang berlaku dalam kisah ni dirakamkan oleh Allah dalam Quran surah Yusuf ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidin minhunna sikinan wa qalat ikhruj 'alayhinna. فلما رأيناه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Dalam ayat ni kita ma hadza basyaran ni ada ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Jadi kalau kamu tengok sebenarnya apa yang disebutkan dalam kisah yang kita baca ni sama je dengan apa yang ada dalam Quran. Falamma sami'at, apabila dia cerita, dia dengar daripada makarnya, cerita-cerita yang dibawa oleh si perempuan ni, i'taddat lahunna muttaka'an. Dia pun ajaklah ramai-ramai orang duduk, tengok apa yang tengok nak bagi Yusuf lalu, tapi dia bagi minhunna sikinan, dia bagi sikin, pisau kepada setiap orang yang duduk kat situ. Dan dia kata, keluarlah kepada mereka. Dia panggil Yusuf keluar. Falamma ra'aynahu, dan bila depa ni tengok Yusuf, akbarnahu wa qatta'na aydiyahun, sampai terpotong tangan, galik sangat, tengok handsome sangat. Dan depa pun kata hasya lillah ma hadza basyaran. Ini bukan manusia, ini adalah malaikat. Okey. Kat sini ada perkataan seerti yang saya nak bulatkan, ra'a kat sini. Okey. Seterusnya, apa jawab Yusuf kepada perempuan tadi ataupun Imra'ah Aziz? Bila disuruh masuk penjara, dia kata apa? Yusuf jawab apa? Yusuf jawab, qala Yusuf as-sijnu ahabba ilayya. Subhanallah. Masya Allah. Qala Yusuf as-sijnu ahabba ilayya. Wa ba'da ayyamin ra'al azizu an yursila Yusufu ila sijni wa kana al-azizu ya'rifu anna Yusufa bari'un wa dakhala Yusufu sijna. Okey. Jadi ini pun dirakamkan oleh Allah dalam Quran. Wa qala rabbis sijnu ahabbu ilayya. Yusuf jawab apa kepada perempuan tu? Yusuf kata, as-sijnu ahabba ilayya. Penjara lebih aku suka berbanding apa yang, kalau dalam Quran ada mimma yad'unani, daripada apa yang mereka ajak maksiat. Imra'ah Al-Aziz ni ajak buat maksiat. Dia kata aku lebih suka masuk penjara daripada benda lain-lain lah. Wa ba'da ayyamin, selepas beberapa hari berlalu, ra'al aziz, maka Al-Aziz pun ra'a ni sudah tanda sekali lagi, kita akan tengok makna kalimat dia. Al-Aziz pun berfikir untuk menghantar Yusuf ke penjara. Yursil, menghantar Yusuf ke penjara. Wa kana al-azizu ya'rifu, dalam keadaan dia tahu, anna Yusufa bari'un. Bari'un ni maksudnya bebas ataupun tak bersalah lah, bebas daripada pertuduhan. Tu maksud bebas, bari' tu bebas ataupun tak bersalah.
Itu maksud bari. Wadakhala Yusuf as-sijna. Tapi Yusuf tetap dimasukkan ke penjara. Itulah kisah macam mana daripada minal qasri ila sijni. Daripada qasri ke sijni. Okey, kita pergi masuk ke al-mufradat. Apa mufradat yang saya sebut tadi? Antaranya perkataan yang pertama, aba. Okey, aba ni kita kata enggan, kan? Aba ni enggan. Cuba kamu fikir apa dia punya makna kalimat dia. Perkataan kedua, imra'atun. Perempuan. Apa kata mufradat dia? Kemudian ra'a. Melihat. Apa kata seerti dia? Cuba fikirkan. Kemudian ya'rifu. Kata seerti dia apa? Ni semua kamu dah pernah belajar dah ni. Kemudian basyarun. Apa kata seerti dia? Okey, aba seerti dia adalah rafadha. Aba, abaikan. Jadi rafadha, menolak. Rafadha. Rafadha ni maksudnya menolak. Imra'atun seerti dengan apa? Ra'a seerti dengan nazara. Nazara. Ya'rifu, ya'lamu. Basyarun, insanun. Imra'atun apa? Imra'ah, nisa. Imra'ah ghairu rijal lah. Rijalun. Bukan lelaki. Baik. Apa mudaddat yang kita sebutkan tadi? Al-khiyanah, lawan dia? Ada dalam tajuk. Bagus. Al-amanah. Kemudian ahsana, ahsana, berbuat baik. Lawan dia apa? Sayyi'un, ya. Qabihun. Dia boleh aqbaha, boleh. Susah guna wazan yang sama. Aqbaha boleh ataupun aswa'a. Aswa'a. Berbuat jahat. Kemudian ghadibat. Tadi kan marah. Ghadibat. Ghadibat. Kata lawan dia adalah itma'annat. Bertenang. Itma'annat. Perkataan yang seterusnya kadhibatun. Berdusta. Apa kata lawan dia? Bagus. Kadhibatun. Kata lawan dia sadiqatun. Sedik. Sadiqatun. Dan yang terakhir dakhala. Dakhala sijnu kan tadi. Dakhala kata lawan dia kharaja. Ada cerita ni nanti. Dia akan kharaja mina as-sijni. Okay, dan yang terakhir takwinul jumal. Ada beberapa perkataan yang Ustazah bagi kat kamu. Yang Ustazah nak bagi kat kamu. Dan kita cuba dulu buat sama-sama. Nanti kamu boleh cuba buat sendiri juga. Okay, perkataan ataupun tarkib yang pertama. Ustazah nak bagi adalah yursalu ila. Ingat tadi yursalu ila as-sijni? Yursalu ila. So, kamu cuba buat jumlah daripada perkataan ni. Dan yang kedua, syakat ila. Mengadu kepada. Ila. Okey. Kita cuba buat jumlah. Yursalu ila kita bolehlah letak. Yursalu ni hantar. Menghantar kepada. Okey, contoh. Ahmad. Yursalu ar-risalata ila ummihi. Ahmad menghantar surat kepada ibunya. Okey. Jumlah macam ni boleh? Seterusnya jumlah yang kedua syakat ila. Selalunya suka mengadu ni at-talib kan, pelajar kan. Syakat ni kita guna mar'ah. At-talibatu syakat ila
muallimatihi. Biarlah dia mengadu kat cikgu perempuan dia. Janganlah cikgu lelaki. An. Dia mengadu pada saya apa? Alamun. Fi batniha. Dia mengadu tentang sakit kat perut dia. Baik. Alhamdulillah. Intahaina. Okey, macam biasa. Bila kamu dah dengar, Ustazah nak minta kamu komen. Yang pertama nama kat ruang komen YouTube. Yang kedua, Ustazah nak minta tolong komen. Satu saja. Tolong bagi, setiap seorang bagi satu sahaja pengajaran. Satu sahaja pengajaran. Ataupun kita kata al-maw'izah. Atau al-ibar. Wal-ibar. Boleh. Bil Malayuiyah boleh. Bil Arabiyah pun boleh. Atau bil Injiliziyah أيضا يمكن. Okey. Siapa yang bagi nama kat Ustazah dekat komen YouTube dekat komen YouTube ni. Dan juga dia bagi satu pengajaran. Ustazah anggap dia hadir pada hari ini. Iaitu pada tarikh hari inilah kelas hari ini. Okey. Itu sahaja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi